Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi bersama dengan kita pada hari ini dalam live perkongsian daripada unit kaunseling HEP UKM. Okay, so sebelum kita mengupas dengan lebih lanjut dengan tajuk topik kita pada hari ini, biar saya kenalkan diri dulu. Nama saya Mazia Syafiqah binti Maktok. Okay, saya merupakan kaunselor pelatih di unit kaunseling HEP UKM. Okay, dan saya juga merupakan seorang pelajar master psikologi kaunseling daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, so bersama dengan saya pada hari ini adalah Puan Yusrina Johari yang merupakan ketua unit kaunseling HEP UKM. So sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, boleh kita persilakan Puan Yus untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar di Universiti Kebangsaan Malaysia. Diharapkan anda semua sihat, bahagia, sentiasa dalam keadaan emosi yang baik, sentiasa menjaga kesihatan fizikal dan juga kesihatan emosi lah kan Maria? Okay, so saya perkenalkan diri saya Puan Yusrina Johari, Ketua Unit Kaunseling dan juga merangkap kaunselor di bawah Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi terima kasih ya Mazah. Alhamdulillah ya hari ini sama-sama dengan saya Mazah iaitu kaunselor pelatih kami di unit kaunseling. InsyaAllah lah hari ini kita akan tajuk kita apa ya? Hari ini kita akan mengupas berkaitan dengan cabaran siswa belajar di rumah. Okay, sebab kita lihat sekarang ini dengan isu COVID-19 yang melanda bukan hanya dekat Malaysia, even dekat dunia, kita mengamalkan norma baharu. Kita lihat sekarang pun daripada pembelajaran yang sebelumnya secara fizikal, kita telah beralih kepada pembelajaran dalam talian secara 100%. So itu adalah cabaran untuk mahasiswa untuk belajar dalam talian dengan norma yang baharu. Dengan isu semasa yang saya kira memberi kesan kepada semua, seluruh mahasiswa yang belajar di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga di IPT yang lain lah. Okay. Dan sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya mahasiswa ini masih lagi dalam proses penyesuaian. Nak menyesuaikan diri dengan norma yang baharu. Okay, so mungkin kita boleh kupas dengan lebih lanjut selepas ini. Sebelum itu kita kupas dulu berkenaan dengan apa cabaran-cabaran yang Puan Yusrina boleh kongsikan, cabaran-cabaran yang siswa ini hadapi untuk belajar di rumah. Okay. So mungkin dalam masa yang singkat ini daripada 20 ke setengah jam, insyaAllah kita akan cuba kupaslah cabaran dengan isu belajar di rumah. Dan untuk anda sendiri bersedia, kan mungkin tips-tips yang kita akan bincangkan nanti memberi input kepada anda atau idea kepada anda bagaimana anda nak berhadapan. Terutamanya bagi pelajar-pelajar junior lah yang baru masuk kan, tak sempat lagi datang ke UKM. So tak tahu macam mana kan situasinya, macam mana, mungkin tak ada idea lagi. So mungkin benda ini, apa yang kita bincangkan ini dapat memberi input, dapat memberikan idea sedikit sebanyak untuk anda bersedia. Okay, so hari ini mungkin kita boleh nampak antara salah satu cabaran utamanya apabila kita menggunakan online class semua ni, perlunya internet lah. Macam kita sekarang kan kita kena ada internet. Kalau tak ada internet tu mungkin satu kesusahan. Jadi mungkin kita tak boleh nak capai sesi pembelajaran ataupun mungkin terlepas beberapa kelas. Jadi persediaan dari segi internet tu perlu, sangat perlu. Cumanya mungkin kita kena ada consideration lah bagi mereka yang agak jauh di kampung. Cabarannya adalah internet yang tidak stabil. Mungkin kalau kita di pinggiran bandar ataupun berhampiran dengan bandar atau duduk di bandar macam di town lah, sama ada contohnya di Kedah, tapi dia duduk di town, tak apa. Tapi kalau mereka yang duduk di pedalaman yang agak jauh kan dari segi capaian internet, mungkin internet tu ada tapi tidak stabil. So macam mana kita nak berhadapan dengan cabaran-cabaran ini? Ya, dia akan sedikit sebanyak akan mendatangkan kerisauan, akan mendatangkan stres kan, dari segi emosinya macam mana nak handle. So perkara-perkara itu insya-Allah kita cuba berbincang nanti. Okay? Dan anda semua digalakkan bertanya, boleh je type komen dekat bawah tu. So insyaAllah kita akan cuba jawab sedaya upaya yang mungkin. Okey, itu salah satulah kita nampak di segi internet lah. Dan anda perlu bersedia untuk mengeluarkan sedikit kos.
untuk membeli data kan. So sebab ni sampai bulan 12 ni agak lama kan. Jadi gunakanlah duit PTPTN, duit beasiswa yang anda dapat untuk anda beli sedikit ada space untuk beli internet, beli data ya. Okey. Dan seterusnya adalah mungkin juga melibatkan masalah teknikal. Teknikal seperti laptop tak ada, laptop rosak ataupun kita punya handphone rosak ke, handphone hang ke kan. So itu juga adalah salah satu cabaran dalam kelas online. Okey. So Maziah agaknya Maziah lah dari segi belajar kan. Maziah rasa pelajar ni apa lagi yang cabaran dia? Bila mana dalam konteks pelajar di rumah, yang kita lihat kadang-kadang pelajar ini di rumah dia ada peranan yang lain, bukan hanya sebagai pelajar, sebagai adik, sebagai kakak, sebagai abang, sebagai adik. So kadang-kadang berlaku juga gangguan-gangguan lain dekat rumah. So bila ada orang kata cabaran-cabaran macam itu pun boleh mengganggu mereka untuk belajar dengan efektif dekat rumah. Saya setuju Mazia. Sepanjang PKP yang lepas, lepas kita masih PKP dekat di sini kita di sini di Bani pun masih PKPB, baru start 2 hari yang lepas ya. So kita yang mana pekerja yang work from home pun dia ada isu juga. So inilah cabaran-cabarannya. Dan saya setuju sebab masa awal PKP dahulu, masa bulan Mac, masa tu SEM masih berjalan lagi kan. Jadi banyak sangat yang kita terima yang peranan dan tanggungjawab di rumah. Tidak dinafikan kita ada dua. Maksudnya kalau kita di rumah yang telah berkahwin, kita peranan kita sebagai seorang suami ataupun isteri, ataupun kalau kita tak kahwin lagi. Nak kahwin tak Mazia? Okay, kalau yang dah berkahwin. Tapi kalau yang tak berkahwin, tugasan kita topi ada 2 topi lah. Satu topi kita sebagai seorang anak dan satu lagi topi kita sebagai seorang pelajar. Okay, jadi kat situ peranan kita sebagai seorang anak, macam mana kita nak bersedia sebagai menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang anak, dan bagaimana pula kita nak bersedia tanggungjawab kita sebagai seorang abang. Mungkin lah adik-adik pun dah start kelas online kan. Mungkin di Lembah Kelang kita PKPB, di Sabah kita ada student juga daripada Sabah kan. Jadi mungkin berada dalam keadaan kuarantin. Jadi mungkin banyak adik di sekolah pun ada online kelas, kita pun ada online kelas. Mak minta tolong masak kat dapur, mak tolong minta kupas bawang kan. Lepas tu mak minta, bang tolong pergi kedai, tolong beli mak ni kan. Sedangkan waktu tu mungkin kelas kita nak habis start. Jadi macam mana kita sebagai student dan juga sebagai anak untuk berhadapan dengan isu dan cabaran ini. InsyaAllah kita akan kupas sedikit. Nantilah bila kita cara nak mengatasi cabaran ya, insyaAllah. Okey, selain pada itu juga Mazia, saya nampak dari segi disiplin. Mazia kalau kat rumah tengok handphone berapa lama? Dalam kebanyakan masa mungkin. Tengok handphone tak apa. Tapi cumanya sejauh mana kita berdisiplin agar waktu kita ada kelas, kita tak tengok benda lain. Maksudnya kita tak tengok Facebook sebab kita bukan berada dalam kelas kan. Kita sambil kita tengok pensyarah punya live tu ataupun kelas online, kita janganlah mungkin selama ni kita boleh tengok Facebook, kita ada Instagram, lagi kita ada apa? Twitter, TikTok sekarang. TikTok, kami tu buat TikTok kan. So itu disiplin diri lah. Okay, disiplin diri sangat penting. Sebab untuk kita fokus. Sebabnya kita tak ada berhadapan dengan pensyarah, so kita tak boleh nak bertanya secara langsung. Mungkin kita tak boleh pergi bilik pensyarah untuk berjumpa. Jadi fokus tu sangat penting, terutama dalam kelas. Anggaplah diri kita macam dah ada dalam kelas dah pun. Okay, selain pada tu agaknya apa lagi Mazia? Kalau Mazia boleh kongsikan. Apa yang saya lihat dalam kalangan student sekarang ni, antara cabaran diorang adalah apabila ada keperluan khas, contohnya perlu masuk makmal dan sebagainya. So bila secara dalam talian ini kursus-kursus amali itu tak dapat nak dijalankan. So cabaran untuk diorang untuk dapatkan pembelajaran amali itu. So kira-kira tak boleh nak masuk makmal buat eksperimen.
buat test macam-macam lah kan. Even macam kalau katakan student IT, maybe dia orang tak boleh nak hadir programming lab dan sebagainya. Okay. Jadi itu cabaran-cabaran yang khusus lah untuk sesetengah course macam perubatan, macam kita kat sini mungkin di FST, Faculty Science and Technology yang melibatkan makmal ya. Lepas tu mungkin di FTSM juga dia tak boleh nak masuk lab kan. Jadi semua tu bergantung di rumah lah. So benda-benda itu mungkin mendatangkan cabaran yang banyak dan mungkin terkesan juga di segi emosinya, stres ya. Jadi insya-Allah lah kita cuba. Anda semua boleh digalakkan bertanya. InsyaAllah kita akan cuba menjawab dan membantu. Okay? Okay, so tadi kita dah cerita pasal cabaran kan? So mungkin tadi kita dah cerita pasal cabaran, mungkin Puan Yus boleh kongsikan macam mana kita nak berhadapan ataupun mengatasi cabaran-cabaran yang ada. Okey, pertama sekali kalau belajar di rumah lah, saya nampak dari segi tempat belajar. Okey, tempat belajar kalau di rumah kita ini ada tempat-tempat yang kita rasa tempat yang selesa. Selesa tu maksud saya bukan di atas katil ya. Kan Puan Yus kata carilah tempat yang selesa. Sambil berbaring, sambil angkat phone kan, tiba-tiba setengah jam lepas kelas ataupun di tengah kelas, tidur kan. Sambil makan, tak. Sebenarnya cari tempat yang sesuai di sudut rumah ke ataupun di bilik. Kalau berkongsi dengan adik, carilah masa ataupun beritahu ni akak ataupun abang ada kelas. Satu kena maklumkan lah, maklumkan kepada parent ya. Kita bincang dulu dari segi sudut tempat tu. Maksudnya kalau janganlah buat di ruang tamu. Di ruang tamu ni sesiapa boleh lalu. Kalau ruang tamu tu mungkin kita seorang je tak apa, tapi kalau ada adik-beradik kecil kan, jadi mungkin dia bermain dan mungkin akan mengganggu lah. Jadi cari tempat yang selesa dan bersedia awal. Maksudnya mungkin macam kami tadilah bersedia. Bersedia awal. Persediaan tu lama kan. So dalam 15 minit awal kita telah bersedia ataupun 10 minit awal lah. Maksudnya kita bersedia, kita tengok capaian internet kita macam mana, tempat tu sesuai ke tidak, dan yang paling penting adalah tempat itu jauh daripada kebisingan, kita boleh fokus, itu yang paling penting lah. Tapi janganlah terlalu selesa yang membuatkan macam kita boleh tidur baring kan, sambil makan pula lagi, jadi kita akan hilang fokus. Okay, seterusnya adalah time management. Macam saya kata tadi lah, bersedia awal, cari bahan tu awal. Saya rasa kalau pelajar dia ada dia dah diberikan nota lebih awal. So anda boleh download, boleh baca dahulu. Memang bukan senang untuk kita buat persediaan awal ni. Dan banyak lagi benda-benda di rumah itu kan, gangguan di rumah tu kan. So cuba seboleh yang mungkin bersedia sekurang-kurangnya kita dah baca, buat review sedikit sebanyak. Sebab kita bukan berhadapan secara fizikal. Jadi kita nak pergi PTSL pun tak boleh kan. PTSL pun ditutup sekarang. Ditutup. So sekarang ni adalah caranya membaca nota-nota lebih awal, buat revision lebih awal. Sebab nanti bila di dalam kelas kita lebih senang. Bila kita tak faham, kita boleh terus tanya. Terus kita mendapat input. Okay? Mazhar sendiri rasa kalau dari segi sisi pelajar itu sendiri, Mazhar rasa apa lagi yang mereka boleh buat untuk atasi cabaran ini? Mungkin sebagai pelajar, dan saya pun sebagai seorang pelajar kan, apa yang penting adalah kita kena disiplin. Macam mana kalau pada pembelajaran fizikal, kita menghadiri kelas, kita bangun awal untuk preparation, mandi dan sebagainya. Kemudian kita ke kelas, menghadirkan diri. Itu juga apa yang kita kena amalkan bila mana belajar dalam talian. So kiranya jangan terus bangun tidur, terus buka belajar. Sebab macam tak mandi lagi, tak fresh apa semua kan. Mungkin mandi dulu. Dan juga amalkan rutin.
Macam mana setiap hari kalau katakan dekat kampus kita ada rutin kita bangun pukul 7, bangun subuh dulu lah kan. Subuh Subuh kita bangun subuh dulu. Okay. Okay, bangun subuh 6:30, mandi, bersiap dan sebagainya baru ke kelas. So benda itu juga yang kita kena praktikkan, kena disiplin. Okay, dekat rumah pun kena amalkan benda yang sama, bangun pukul berapa. Sebab kalau tak katakan kalau malam kita dah orang kata tengok Netflix dan sebagainya, dan kita punya jadual tidur pun dah terganggu. So bila jadual tidur dah terganggu, secara automatik pembelajaran kita pun terganggu. Of course kita akan mengantuk apa semua, lagi-lagi belajar dekat depan skrin saja kan. Betul. So, bila kita belajar depan skrin ni itu cabaran juga tu. Betul. Dan lagi satu saya nak ingatkan Mazia dengan rakan-rakan pelajar yang lain, kadang-kadang tu ada juga pensyarah yang mengatakan tu apa video tu je tutup. Yes. Jadi off video kan. So pensyarah pun tak tahu siapa yang hadir ataupun tak nampak tengah buat apa sebenarnya kan. Jadi pada pendapat saya adalah lebih baik anda buka video itu agar pensyarah nampak. Tambah-tambah pula pensyarah mungkin anda first class dengan pensyarah tu. Terutamanya pelajar junior lah. Mungkin kalau pelajar senior kita pernah jumpa dengan pensyarah tu kenal kita. So kalau awal-awal ni buka lah agar pensyarah kenal, oh ni Mazia rupanya kan. Oh ni Slina, okay, contoh lah. Maksudnya pensyarah kenal kita, kita mudah untuk berinteraksi dengan pensyarah. Bila kita rasa macam ada keperluan untuk kita bertanya, kita tanyalah. Itu salah satulah benda yang kita boleh buat. Jangan malu untuk bertanya, jangan mengasingkan diri. Cari kawan-kawan yang boleh membantu diri. Okay. Selain itu dari segi macam tadi yang saya katakan di rumah. Okay, first is mungkin ramai, mungkin ada 2-3 orang kan di rumah itu yang perlu buat online. Adik kena buat online, kakak mungkin dalam satu rumah tu ada 3 orang yang belajar dekat institusi pengajian tinggi yang berbeza-beza. Jadi pertama sekali memang kita kena berbincang lah, maksudnya ada discussion dengan adik-beradik, dengan mak ayah ataupun bagi tahu sekurang-kurangnya timetable kita tu, pukul berapa kita kena ada kelas, pukul berapa kita ada masa senggang tu. So mungkin dekat macam letakkan jadual kita di tempat yang mudah dilihat. Contoh kat mana dapur. Orang tahu lah, biar semua ahli keluarga boleh nampak juga macam mana kita menjaga pembelajaran. Betul. Dari satu dekat ni peti ais kan? Kan setiap hari akan buka peti ais tu, tampal jadual tu siap-siap. Mungkin boleh buat by hari ataupun by minggu. So mak, ayah dan adik-beradik lain akan nampak lah, oh kita ni ada kelas. Nanti tak adalah mak kata buat apa duduk dalam bilik senyap-senyap kan. Sejak ada kat rumah ni duduk je dalam bilik. Jadi so kena terangkan mak ataupun ayah, mama, daddy ke papa ke kan. So akak ada kelas time ni. So hopefully berapa jam bagi tahu. Sebab bila kita tak ada interaksi ataupun kita tak ada komunikasi dengan ahli keluarga yang lain, kita yang jadi masalah. Kadang-kadang itu benda tu kecil je, tapi bila kita tak atasi je dengan baik, jadi benda tu akan jadi besar dan orang tidak faham. Mungkin ahli keluarga tidak faham. Jadi kita pula kata ahli keluarga tak faham kita. Tapi sejauh mana kita menerangkan dan menerangkan kepada mereka situasi kita. Jadi interaksi ketika pandemik, ketika kita berada di rumah ni sangat-sangat penting. Kita kena menerangkan, oh ni masa kita yang perlu kita beri sebagai kita sebagai pelajar lah. Dan kalau macam contohnya ada quiz online yang memang tidak boleh diganggu, kena bagi tahu. Dan kalau contohnya family tak faham, bagi tahu kesannya. Kalau tak hadir kelas, still sama juga, boleh kena bar pada exam. Okay, so bagi tahu isu-isu dan permasalahan anda, bagi tahu pro and cons dia. Dan kena ada perbincangan lah dalam family. Kadang-kadang ada juga isu kena bersama dengan adik, guna laptop yang sama kan. Jadi benda-benda itu kena atasi dan berbincang baik-baik agar smooth lah. Okay, seterusnya adalah kita kena peka terhadap jadual. Jadual kelas kadang-kadang ada perubahan dari semasa ke semasa.
Okay, jadi kena peka, kena tengok email, kena tengok SMP web iFolio. UKM Folio. UKM Folio. Okay, kena tengok UKM Folio. Buka lah hari-hari. Buka Facebook boleh hari-hari kan? Ya, UKM Folio tu buka hari-hari, dekat situlah mungkin ada soalan-soalan yang perlu task yang yang lecturer suruh buat, dan bila tarikh last kena hantar assignment test dalam tu ada nota-nota juga kan. Di situ kena buka hari-hari, macam mana kita buka Instagram, Twitter. Twitter tu mungkin setiap jam kot kan. Tapi dalam pembelajaran online ni kita kena kurangkan lah sebenarnya kan. Betul. Dia balance lah sebenarnya. Kita nak kata jangan buka Twitter, jangan buka Instagram pun tak boleh. Sebab kita memang ada tendensi untuk melihat akaun-akaun kita kan. Jadinya lagi satu, buanglah sikap malas dan bertanggung. Okay, tak apalah, esoklah buat. Sedangkan kita ada masa. Sebenarnya kita tak ada jaminan untuk esok. Hari ni kita kata esoklah, tapi adakah kita ada jaminan untuk esok? Untuk kita kata esok ada masa. Sebenarnya tak ada jaminan. Dan kalau ada satu benda yang saya nampak kadang-kadang kita berada di rumah ni, ini masuk balik ke cabaran saya lompat balik yang saya teringat. Kadang-kadang ada di antara kita ni bukan semua sama kan, family kita ni bukan semua sama. Setiap family kadang-kadang dia ada konfliknya, dia ada krisisnya dalam family itu. Jadi bersedialah berhadapan isu-isu dan konflik dalam rumah itu sendiri. Kadang-kadang kita tak ada masalah dengan subjek yang kita belajar, tetapi masalah mungkin berpunca daripada family. Okay, maaf saya cakap mungkin kalau kita tengok kalau pandemik ni ada family yang hilang pekerjaan. Ramai yang terkesan kan. Jadi bila kita duduk di rumah, mungkin kita nampak mak ayah bergaduh, ataupun kita nampak kekurangan tu, ada negative side-nya. Jadi macam mana kita nak berhadapan isu-isu macam ni? Ada juga yang duduk sekali keluarga yang sangat besar. Dalam tu ada pakcik, ada makcik, ada atuk, ada nenek, ada family kita. Dan kalau kita cakap sebenarnya, kita kata ada ke? Of course akan ada. Kebanyakan mungkinlah ada. Cuma bagaimana kita nak berhadapan dengan isu yang family yang besar. Okey. Pertama sekali, kalau tak boleh belajar kat rumah, carilah tempat yang rasanya sesuai. Ada capaian internet, mungkin bilik tu pun macam contohlah saya kata tadi, pergilah belajar dalam bilik. Saya tak ada bilik buat. Sebab saya berkongsi bilik dengan semua. Ada tu kalau yang lelaki tidur di ruang tamu kan. Macam mana ni puan? Kan? So cubalah cari tempat yang sesuai. Mungkin di luar rumah, mungkinlah kalau tak ada internet, kalau di lembah, di pinggir bandar ni kan, ataupun berdekatan dengan bandar, memang sukar sikitlah, saya faham, untuk kita pergi naik motor ke, nak pergi kedai mamak ke, kan, sebab kat situ ada internet percuma. Cuma carilah tempat yang mungkin di luar rumah yang tidak mengganggu anda. Okay. Sambil-sambil tu kita terangkanlah kepada ahli family, jangan hilang pula macam tu kan. Nanti maklumkan juga. Nanti kan jadi isu juga. Mana ni? Tiba-tiba tak tahu hilang pula. Tak tahu hilang kan. Jadi kadang-kadang ada juga family tu mak dengan ayah sakit, ataupun salah seorang yang sakit. Jadi kita sebagai seorang anak perlu perlu menjaga. Jadi first is tu saya cakap tadi pada awal, kita ni sebagai seorang anak dan juga sebagai seorang pelajar. Jadi kita tanggungjawab kita dah dua dekat situ. Kalau di college mungkin berbeza sebab kita tumpu kepada diri kita sahaja. Tapi kalau di rumah kita ada tanggungjawab lain sebab kita orang yang dah dewasa. Kalau kanak-kanak kita tengok main je kan. Seronok je. Kita tengok anak dia berlari-lari. Geram je kan. Tapi kalau kita kat rumah ni, bila contohnya ada yang sakit di rumah, mak ayah kita yang tak mampu kan. Cuma cari masa yang maksudnya bangun lebih awal, habiskan kerja rumah dahulu, maksudnya dari segi macam nak pakai kain ke, sebab kita menjaga seseorang. Jadi kalau perlukan orang yang sakit tu perlu dimandikan ke apa kan, buat lebih awal agar kita bersedia. So kena berkorban lah. Jadi mungkin
ada situasi-situasi itu menyebabkan kita akan sedikit terganggu dari segi emosi. Jadi kita kena cari coping skill yang sesuai. Macam mana kita nak atasi cabaran tu lah. Okay, saya dah lupa saya kat mana sebenarnya tadi. Okay, so macam tadi banyak dah yang Puan Yus berkongsi dan macam mana nak cara atasi cabaran-cabaran belajar dari rumah kan. Mungkin satu lagi benda adalah macam mana student ni kena cari sokongan, support system. Kan sebab tak jumpa kawan-kawan, berjumpa dengan orang-orang yang biasa kita jumpa dekat rumah dan sebagainya. Tapi kena ada juga penglibatan dan juga engagement dengan kawan-kawan secara sosial. Kalau katakan kita tak berjumpa secara fizikal, dan gunakan medium online kan, buat video chat dengan kosmet dan ramai-ramai dan sebagainya, sentiasa update dengan diorang supaya kita tak rasa left out. Dan kita rasa still juga ada engagement dengan kawan-kawan, bersosial. Sebab benda tu adalah antara yang student ni hilang bila duduk dekat rumah saja. Kawan-kawan kan, sebab support system yang utama dekat universiti juga adalah kawan-kawan. Betul. So sekarang ni bila mana belajar dekat rumah, kawan-kawan ni dah tak ada. So macam mana nak still ada engagement dengan kawan-kawan tu melalui medium online. Betul. Chat, WhatsApp dan sebagainya. Dan kalau katakan ada nampak kawan-kawan yang senyap, tak nampak khabar berita apa, cubalah hubungi mereka. Betul. Sebab antara kita ni lain. Situasi di rumah, ada kawan tu, rumah dia memang very support. Betul. Dia mempunyai sistem support yang sangat-sangat membantu. Ada kawan-kawan mungkin mereka tidak mempunyai support di rumah. Mereka mempunyai konflik yang tersendiri. Sebab kenapa kita bercakap juga pasal konflik? Sebab manusia ni bermacam-macam kan? Tingkah lakunya, personalitinya, kognitifnya dan pelbagai emosi yang turun naik. Jadi satu adalah sokongan rakan-rakan. Kalau kita nampak rakan tu, kenapa lah dia tak jawab-jawab, tak mengambil bahagian dalam WhatsApp group, dalam apa lagi, WeChat WeChat ada? Tak ada Okay, saya pun tak guna apa lagi, Telegram Telegram. Apa lagi budak-budak sekarang guna? TikTok lah kot. TikTok tu itu tapi itu media sosial. Tapi dalam segi hubungan, engagement, komunikasi paling WhatsApp. WhatsApp lagi lah. So sorry lah, tua dah sikit. Mungkin jauh dah sikit kan. Cuma still terutama pelajar baru lah yang langsung tak ada kawan, datang mungkin tak kenal pun antara satu sama lain, satu kos mungkin ada sampai 50-60 orang. So kita tak kenal, jadi mungkinlah bolehlah lantik di antara you all satu kelas tu ada hari interaksi. Maksudnya buatlah Zoom meeting ke untuk kita just berkenal-kenalan. Oh ini datangnya daripada Kedah, oh ini datangnya daripada Sarawak, oh ni handsome sikit. Okay lah, boleh lah dalam masa 3 tahun aku fokus ni. Contoh contoh. Saya menjelah minum air kan. Oh yang ni boleh tak apalah kurang sikit contoh. Tak gurau so untuk hilangkan mengantuk. So kita dah boleh mencari bukan mencari pasangan. Teruskan agenda kita ni. Okay, jangan melandut kan. Okay, so kita boleh buat macam satu meeting lah. So kita boleh kenal kawan ni. Dan kita tidak berseorangan. Saya ingat lagi masa tahun 1 saya di sini, masa awal-awal masuk tu memang kita perlukan sokongan daripada rakan-rakan. Sebab satu, keluarga jauh dan keluarga pun tak tahu situasi pembelajaran di sini. Sama juga walaupun anda bukan fizikalnya di sini, keluarga pun tak boleh nak bantu. Dari segi pembelajaran, dari segi kelas, ketidakfahaman. Jadi siapa yang boleh bantu, siapa yang boleh support is kawan-kawan lah. Jadi buat satu macam interaksi kecil antara you all, kenal antara satu sama lain. Itu pun juga satu benda penting juga untuk kita kekal berhubung, kita kekal aktif, aktif dengan pensyarah, kenal pensyarah-pensyarah anda, kenal ketua program, sebab ketua program ni sangat penting. Sebab kalau anda ada berhadapan dengan isu-isu macam tak boleh nak hadir kelas, internet terputus, internet tak dapat, so berbincanglah dengan ketua program. Okay? Kita ada soalan. Bukan soalan. Kata cabaran belajar online ialah mengantuk. Okey. Itu tak dimatikan lah. Dan tidur pukul berapa? Ya, betul. Itu penting untuk student kita kena juga ada rutin. Dan juga berdisiplin. Dan salah satunya, saya
kalau kita bercakap kita tak mengantuk. Betul. Mungkin yang ni pun ada orang yang mendengar tu mengantuk kan. Tapi macam mana kita nak hilang mengantuk ni, mungkinlah bawa lah asam-asam. Kudapan. Janganlah makan rojak kan. Nama tu kan. Syarah tengok pun sedapnya rojak. Makan aiskrim kan. Makan coklat. Cuma bawa lah makanan ringan macam gula-gula untuk hilangkan gantung. Ada tu yang bawa minyak angin. Itu boleh juga. Betul. Berangin satu kepala kan. Contohlah, cumanya lagi satu ada senaman. Senaman sangat penting walaupun kita kat rumah, kita terjaga dari segi makan, minum, mak ayah mak masak semua kan, masak sedap-sedap. Tapi kalau boleh janganlah waktu kelas tu, sebelum kelas tu kita dah isi perut kita penuh. Sebab bila perut kita penuh ni dia cepat sikit mengantuk. Jadi kita dah tahu dah ni masa nak kelas, makan yang ringan-ringan, makan macam roti untuk alas perut ataupun makan sejam sebelum kelas bermula. Jangan makan waktu kelas ataupun 10 minit sebelum kelas bermula. Sebabnya bila perut kita penuh memang kita mudah mengantuk, kita pun terleka benda-benda lain, kurang fokus, dan selain pada itu kekal aktif. Buat senaman-senaman ringan. Okey, bagi mereka yang berada di kampung yang orang kata bukan ada di PKPB ataupun yang diperketatkan, boleh je, masih boleh buat aktiviti sosial, pergi berjogging, keliling kampung kan, sambil tengok pokok kan. Hijauan ni seronok Okay, so boleh kekal aktif, sebab bila kita kekal aktif, insyaAllah kita akan bila kita fokus, kita akan lebih fokus lah. Okay, ada soalan ke? Okay, and sometimes even dah beritahu family pun diorang still anggap duduk berkurung je dalam bilik, sedangkan kita ni kelas online. Okay, faham. Okay, kalau saya anak saya kecil-kecil lagi lah, tapi saya cuba letakkan diri saya sebagai ibu dan juga sebagai pelajar. Okay, kalau kita, sebagai ibu ni kadang-kadang mungkin dia nak perlukan bantuan pada kita kan, dan ada juga ibu kata kenapa dah duduk dalam bilik. So salah satunya caranya adalah komunikasi dengan baiklah, komunikasi berkesan dengan mak, beritahu mak ni kelas adik, contoh adik jadual. Tunjukkan jadual, mak ni ni kelas ni banyak ni, kelas ni kelas dah start, dah bermula ni minggu yang kedua ketiga, masih lagi minggu pertama. So kelas dah dapatlah jadual kan. So kena beritahu mak, letak jadual tu dekat mana-mana yang mak boleh nampak. Kalau mak tu jadi tak nampak rabun ke apa kan, buatlah besar-besar. Buat besar-besar, mak nanti letak kat tempat yang mak boleh nampak lah. Selalu mak ada kat mana? Kat dapur. Kalau peti ais, mak akan buka peti ais tu untuk ambil ikan ke ayam kan. Dia tahulah, anak aku mula kelas. Dan saya yakin kadang-kadang tu kelas kita berurutan. Sama je macam kelas fizikal, cuma dia turutan kan. Kadang-kadang sampai 4 jam, 3 jam lebih. So bagi tahu mak, siap-siap. Mak ni kena ni mak. Mak nak tengok, mak nak tengok saya gagal ke? Contoh kan. Ataupun bagi tahulah kalau tak datang kelas tu apa akibatnya. Saya rasa mak ni takkan ada perasaan yang macam kau kena juga tolong mak. Kan? Dia akan faham kalau kita bagi tahu, kita terangkan, sebab itu mak kita kan, insyaAllah mak kita akan faham, insyaAllah family akan faham. Tapi kalaulah ada juga isu lagi, bolehlah WhatsApp personal, WhatsApp ke unit counselling, berhubung dengan kami, mungkin kita boleh berbincang dan kita boleh jadi mediator antara you all dengan family you all. InsyaAllah kaunselor boleh call ataupun boleh jadi mediator lah, nak beritahu mak ni sebenarnya keadaan ni macam ni makcik, kat universiti ni macam ni. Sebab fungsi kami juga, kami di sini bukan untuk you all sendiri, tapi sebenarnya kita pun memanggil pihak family menjadi mediator antara you all dengan family juga, agar dua-dua ni tak ada konflik. Agar mereka berdua lah, anak, ibu atau family faham, dapat menyelesaikan isu tu. Okay? Apa lagi? Ada lagi ke? Boleh share tak laman web untuk rujukan secara online?
laman web untuk rujukan secara online. Kalau laman web rujukan secara online untuk belajar UKM sendiri, kita gunakan UKM Folio tu sebab itu adalah rujukan yang utama. Sebab lecturer akan upload nota dan sebagainya, even assignment, discussion pun dalam UKM Folio. Selain daripada tu, boleh dapatkan je mana-mana rujukan yang dipercayai, yang trusted. Gunakan blog, kalau blog pun tapis dulu. Ya, betul. Kalau gunakan web pun tapis dulu, lihat dulu kesahihan maklumat-maklumat yang diberikan. Betul. Okay, lagi satu, jangan sebab kita ada Google, kita ada macam-macam, kita ada YouTube. Kita ada banyak sumber. Kita ada banyak sumber tetapi kena tapis. Biasanya memang lecturer kalau kita buat tugasan hilang kalau macam ni kita buat tugasan, kita pergi Google dan kita copy paste, memang lecturer tu tahu dah. Lecturer dah tahu dah, oh nampak sekali ayat je memang ni ayat Google, sebab kita nampak tak ada kesinambungan ayat, idea tu putus. Macam you all cakap dengan kawan lah yang menipu kan, tadi cakap lain, ni cakap lain. Sama juga kalau kita baca terutama pensyarah lah, pensyarah yang baca ni ayat Google ni, tambah-tambah yang bahasa Inggeris tu kan, ayat bahasa Inggeris Google Translate, boleh nak guna Google Translate, tetapi ikut pemahaman kita lah, janganlah kita copy paste teruskan. Kan ayat dia berpusing-pusing, tidak mengikut tata bahasa yang betul. Jadi kat situ kita boleh nampak lah memang you all bermasalah. Bila kita nampak, oh ini memang kaki Google ni, tak boleh lah, kita pun tak nak melabel, kita tak nak kita dijadikan bahan di label, cuma buat ikut kemampuan diri, tak faham terus tanya dengan pensyarah. Sebab itu tujuannya kita menuntut ilmu. Kalau kita just Google, sesiapa boleh Google, sesiapa boleh kalau tak pergi universiti pun tak apa. Kalau kita contohnya nak belajar psikologi, kita Google je, memanglah boleh. Cumanya ilmu itu kita faham betul dengan tak betul lah. Kan ilmu tu perlu berguru. Jadi jangan berguru dengan Google. Betul. Jangan bahaya. Jangan berguru dengan YouTube. So berguru dengan rakan boleh. Mungkin rakan kita lebih faham kan. So itulah. Jadi cabaran kat rumah sewa ni, ada kawan-kawan yang menjadi support sampai sama-sama nak belajar walaupun kos lain. Bagusnya. Itu sistem sokongan yang kita perlukan sebenarnya. Tapi kan ada tapi tak pun tolong on video untuk kita. Bukan tu aja, kadang dia on mic untuk jawabkan untuk kita. Okay. Lain pula ceritanya. So kenalah juga beritahu kat kawan tu, kau nak dengar boleh, tapi kau jangan sibuk. Cuma kalau kawan yang jawabkan tu agak masalah lah kan, dia macam sebenarnya sebab siapa yang nak belajar. Lagi satu dia interrupt pelajar-pelajar lain ataupun pensyarah kan. Jadi kadang-kadang kalau kita nak masuk dalam kelas orang, maksudnya dalam kelas pensyarah tu, walaupun bukan kos, tapi mintalah kebenaran, sebab kita nak ilmu dia, kita mendengar ilmu dia. Jadi sama je macam kita kat sekolah dulu, kita sentiasa diulang-ulang hormati guru, dapat redha guru, keberkatan. So bila kita masuk dalam satu-satu kelas, jangan membawa budaya yang tak baik lah. Kalau kita interrupt kelas orang, kita yang menjawab, kalau kita letak dia kita sebagai tempat pensyarah pun kita rasa annoyingnya kan. So mintalah permission untuk masuk. Cakaplah saya ni kawan, ataupun saudara yang bertanya, Afif WhatsApp pensyarah tu, ataupun bertanya dulu pensyarah, boleh ke kawan saya nak masuk ni tapi dia kos lain, contohlah. Cuma mintalah kebenaran. Lagi satu pada saya lah, walaupun di mana anda berada, jagalah tingkah laku. Walaupun dalam online, kelas online, kita nampak pensyarah kita tu sangat baik, tapi jagalah tingkah laku kita as orang yang menuntut ilmu. Jangan berborak waktu pensyarah tengah mengajar, ataupun kita ada dalam grup WhatsApp lain, ataupun kita tutup, tak boleh nampak muka kita. Cuba kita fikirkan kalau kita di tempat pensyarah tu, memang tugasan pensyarah tu adalah mengajar kita, tetapi dalam masa yang sama jagalah adab,
walaupun bukan secara fizikalnya kita berjumpa dengan pensyarah. Sebabnya ilmu tu ada keberkatannya. Dan dia kalau kita apa kalau kita menjaga adab ketika menuntut ilmu, insya-Allah ada kemudahan pada diri kita. Mudah untuk kita menerima masuk ilmu-ilmu yang diajar dan dia tak setakat itu. Saya rasa dia sampai satu tahap dia tu masuk kerja. Dia perjalanan tu insya-Allah dipermudahkan. Ya. Okey. Assalamualaikum. Bagaimana dengan kami yang berada di kampung dan tiada akses internet yang baik? Agak sukar untuk belajar secara online ni. Apa saranan Puan yang boleh membantu saya dalam perkara ni? Okey, Nazri ya. Oh, macam nama kaunselor kita. Kan Nazri yang tanya. Bukan. Nazri tak ada FB. Okey. Okay, so sorry Nazri ya. Nazri, ya saya faham. Kalau saya balik ke kampung pun, kampung saya tu agak jauh di pedalaman. Kalau sorry to say, kalau you mobile, dia bukan tak ada, tapi dia kejap ada, kejap tak ada. So memang agak sukar. Jadi ini pendapat saya ya, saya tak tahu kampung Nazri yang bertanya ni bagaimana. Adakah memang betul-betul jauh di pedalaman yang perlu naik something lah macam sampan ke, perahu ke, sebab kita masih ada lagi kampung-kampung yang gitu. Ataupun memang kalau macam dulu husband saya pernah mengajar di P1. P1 ni maksudnya kawasan pedalaman tapi still lagi boleh dapat line internet. Cuma mungkin tak stabil lah dari segi kadang-kadang malam tak boleh nak dihubungi ataupun tengah hari pun tak ada line internet. Kadang hujan, bila hujan terlalu lebat pun tak boleh dicapai talian internetnya. Jadi salah satunya mungkin Nazri boleh cari tempat yang agak stabil lah. Sebab kita tak tahu kan keadaan kampung dia macam ni. Kalau memang tak ada langsung capaian internet, mungkin nanti bila kita dah habis PKPB, kita dah habis boleh merentas negeri, maksudnya orang negeri lain boleh masuk kita, so boleh minta permission untuk balik ke college. Bolehlah tulis surat kepada pengarah HEP dan juga pengarah perumahan untuk balik semula ke college. Okey. Tetapi sekiranya sekarang ni kita masih dalam tempoh PKPB di UKM ni, di seluruh Kelang Selangor ni. Jadi salah satunya mungkin Nazri boleh pergi ke bandar. Cuma setiap hari itulah, cuma setiap hari tu mungkin ada kos lah. Ataupun cari tempat-tempat yang contoh kat kampung tu ada disediakan pusat internet ke? Mungkin ada. Contoh di kampung saya, contoh saya di Felda, dia ada satu tempat capaian internet. Jadi pelajar tu dia boleh pergi kat situ. Tempat tu lah. Jadi tengok apa kemudahan yang ada di kampung tu. Di kampung yang Nazri ada. So tengok kemudahan-kemudahan yang terdekat juga yang Nazri ada. So cari, tengok apa lagi kemudahan-kemudahan. Kalau kat rumah tak boleh dapat, dekat mana yang paling terhampir dan Nazri boleh dapat akses. Ataupun tapi ni mungkinlah the last choice kan. Boleh tumpang di mana-mana, rumah saudara ke, ataupun yang memang tak selesa lah rumah orang, kita tak faham, tak selesa, tapi mungkin ada akak yang telah duduk berasingan ataupun abang, ahli keluarga lah yang telah duduk berasingan, tumpang sekejap rumah dia sementara nak tunggu balik ke college, permohonan kita diproses ke kan. Tu salah satulah cara. Takpun kalau lah paling worst sangat, tak ada dah cara lain, kena berbincang dengan ketua program. Kena maklumkan pada pensyarah memang saya duduk kat kampung ni memang susah nak dapat internet. Saya kena keluar 10 kilometer contohnya untuk dapatkan internet. Jadi berbincanglah dengan ketua program. Mungkin ketua program ada cadangan. Ada cadangan mereka ataupun berhubung balik dengan kaunselor. Nanti kita akan share lah nombor WhatsApp kita kan. Jadi mungkin saya harapnya saya menjawab lah pertanyaan Nazri tu. Okey. Nashan. Ni apa ni? Ni lahir
Nas paling Nas lah Ah, kot. Nas, Ah, Nas ni lelaki perempuan. Kalau kata tu mungkin lelaki. Mungkin juga ya. Tapi mungkin juga perempuan. Nas Betul. Dia tak Okay, ada soalan dia. tak kisah lelaki Tak perempuan kisah. Okay, rasa takut nak engage dengan kawan-kawan sebab semua hebat-hebat. Selalunya yang menonjol ni orang-orang yang extrovert, yang pemalu ni suka sungguh nak engage. Rasa tersisih dan tersisih. Mana tu So ini pendapat saya. Nanti Maziah pun boleh masuk-masukkanlah pendapat Maziah as a student. Saya ni dah lama lah juga tinggalkan zaman belajar ni kan. Terus memang betul. Kita nampak orang yang extrovert ni very terkehadapan. Kadang-kadang tu dia punya level confident tu cakap benda salah pun nampak betul. Contohnya lah sebab dia confident. Cuma tak salah sebenarnya untuk kita jadi orang yang introvert. Mungkin kita kena pandai balance lah. Mungkin kita ni bukan orang yang jenis bercakap. Mungkin macam saya jenis yang orang bercakap. Jadi saya suka bercakap. Tapi ada personality kita, pelajar-pelajar kita ataupun orang yang kita kenal, orang yang signifikan dengan kita, dia bercakap benda yang perlu. Pun bagus juga. Sebenarnya personality kita ni tak ada yang loser. Tak ada yang bagus, tak ada yang loser. Sebab semua orang ada keunikan masing-masing. First is hargai diri kita. Sebab kalau terlalu banyak bercakap pun kadang-kadang tak sampai pun maksud dia. Orang pun tak faham sebenarnya apa kau nak cakap sebenarnya kan. Tapi yang penting is bila you ada point, you ada you faham, so you boleh bagi terangkan dengan jelas. Jangan jadi orang bercakap banyak cakap, tapi kadang-kadang ada juga yang bercakap tanpa point. Dia merayau-rayau kan, berkias-kias, kita pun sebenarnya kau nak cakap apa. Tetapi itulah kalau rasa diri tersisih dan disisih, sebenarnya you all boleh ada satu kumpulan yang kecil. Orang introvert ni dia bukan kumpulan yang besar. Jadi bila satu kumpulan kawan yang selesa, cari kawan yang selesa, cari kawan yang mungkin ada personality lain. Dia ada introvert, ada extrovert. So sebenarnya personality kita ini tak ada, macam saya cakap, tak ada yang loser, tak ada yang bagus. Maksudnya kalau kita terima keunikan diri kita, kita boleh jadi orang yang sama-sama naik dengan kawan-kawan kita. Sama-sama ada keunikan, keistimewaan dia tersendiri. Kadang-kadang saya pun tak jadi introvert juga. Kalau terutama dalam time ada masalah kan, kita akan menyendiri sekejap. Tapi yang me time kan. Jadi pada saya jangan rasa tersisih, jangan rasa rendah diri, cari klik anda. InsyaAllah bila kita ada klik ni, kita takkan terasa sangat. Kalau kita bersorangan tu yang kita akan rasa. Tapi kalau kita tak apalah, tak ada klik yang macam mana, extrovert sangat kan. Tapi cari klik yang dalam kumpulan grup yang kecil, yang rasa boleh masuklah dengan kepala kita kan. Kita boleh bergurau dengan dia semua. So cari klik-klik mungkin 3-4 orang yang boleh kita berborak dalam grup, lepaskan stres kita. So saya rasa itu memadai. Bukan kata orang yang extrovert tu hebat, introvert tu tak hebat. Tak ada istilah tu sebenarnya. Hanya kita je yang mungkin membuat labeling tu. Kan? Persepsi juga. Ya, itu persepsi. Dan ia ada stigma. Stigma kita kata orang yang extrovert ni hebat. Dia berani. Sebenarnya kita pun ada keberanian. Kadang-kadang kita buat presentation contohnya kan, bila orang tu dengan fakta, mana lecturer lebih pandang? Orang yang dengan fakta ke orang yang cakap dengan tim kosong kan? Mestilah orang yang dengan fakta. So gunakan keistimewaan masing-masing. Dan tak juga saya katakan orang yang extrovert tu tak bagus. So saya kata semuanya ada kelebihan. Jangan extrovert gunakan keunikan anda. Buat confident level tu dah tinggi, pergilah ke arah yang menyokong kita punya keunikan itu. Yang ada keunikan lain, introvert contohnya, pergilah ke arah keunikan itu. Sama-sama menghargai diri. Penghargaan diri sangat penting. Kadang-kadang saya nampak, kadang-kadang lah, ataupun saya sendiri nampak ada isu-isu klien yang kritik diri terlalu tinggi.
Bila kritik diri kita terlalu tinggi, sukar kita untuk menghargai diri. Sukar untuk kita melihat keunikan yang ada pada diri. Sukar untuk kita terima diri kita. Sebab kita nampak orang lain bagus je. Kan? Jadi kritik diri kena turunkan, hargai diri kita. Fokus kepada kekuatan. Empowering self. Betul. Cakap bahasa Inggeris. Okay. Ada apa-apa lagi ke? Kita tengok pengalaman saya belajar secara online, saya terlepas pandang untuk submit assignment penting dan benda tu sangat menjejaskan pointer saya. So nasihat saya, take note segala info yang disampaikan oleh lecturer dan sentiasa fokus. Betul? Macam saya cakap tadi lah kan, kita kena sentiasa buka. So setiap hari sekarang ni kan, sebab kita memang medium utama adalah atas talian. So make sure every day buka UKM Folio dan sebagainya. Dan penting juga engagement dengan kawan-kawan. Sebab kawan-kawan ni yang kadang-kadang membantu juga. Mengingatkan dalam group, hantar ke belum assignment? Betul. So itu sangat-sangat membantu. Itu boleh Ada juga boleh tak aku nak dapatkan tengok sikit assignment kau. Itu ada kopi Itu pun ada juga kawan-kawan yang nakal kan. Ataupun ada partner Pak Omar kita couple contoh yang pujukan itu. Pujukan tolong buatkan, janganlah mengambil kesempatan itu saya faham zaman-zaman you all ni kan sistem perkembangannya tengah berkembang dan mencari searching meneroka tak tahu apa diteroka tu kan. Okay, so janganlah suruh orang lain buat assignment tu walaupun kita ada mungkin seseorang yang boleh membantu kan. Cuma jangan ambil kesempatan belajar, gunakan diri kita. Untuk orang ajar tak ada masalah, tetapi kita minta bantuan orang untuk ajar tak ada masalah, tapi jangan minta bantuan orang untuk buat assignment. Jadi tak gunalah kalau kita minta orang yang buat assignment kita walaupun kita tinggi pointer kita lulus dengan cemerlang, tetapi bila kita bekerja nanti tak mampu. Kita tak boleh nak aplikasikan apa yang kita belajar sebab orang lain yang buat, upah orang lain kan. Contoh balik rumah, adik ni pandai buat SPSS contohnya kan, adik dia yang buatkan ataupun abang dia yang buatkan. So it's better you belajar daripada orang lain buatkan. Contohnya send email dekat someone special lah contoh kan. Yang someone special ni pun berbunga-bunga hati tolong buatkan. Sebenarnya langsung tidak memberi manfaat lah. It's better you all belajar sendiri. Belajar dan kita boleh aplikasikan lah ilmu yang kita belajar tu. Pengalaman ni Syahidul Ashraf Zamdi. Dia kata pengalaman saya untuk rujukan online adalah cuba type sahaja tajuk atau poin yang nak dicari dan boleh tulis belakangnya tu PDF. Dan banyak bahan-bahan yang diterbit dan sah akan keluar. Sekadar berkongsi. Bagusnya. Saya pun tak tahu ni kan. Perkongsian yang bagus lah untuk student lain juga. Perkongsian bagus. Siapa yang tengah watching ni boleh juga berkongsi apa lagi yang you all buat. Ataupun cadangan pada kawan-kawan kita yang bertanya tadi kan untuk menambah. Mungkin saya tak ada di tempat anda, tak ada di tempat sebagai seorang pelajar, tetapi you all yang telah melaluinya sendiri. Jadi kadang-kadang perkongsian ini sangat-sangat membantu. Mungkin kawan-kawan lain tu tak dapat idea apa sebenarnya kan, macam mana nak buat. Tapi bila kita berkongsi, bila kita membaca pengalaman orang lain, insya-Allah kita akan ada idea, datang celik akal tu Okey. Puan, normal ke jika saya rasa berdebar-debar nak siapkan tugasan yang lecturer bagi? Berdebar macam mana? Last minute berdebar lah Puan? Kalau last minute confirm berdebar. Last minute tak tidur malam, lepas tu mak pula suruh buat kerja, ni nak kena hantar, lepas tu internet pula tak stabil, dia akan mendatangkan debaran. Dan akhirnya menyebabkan stres lah. Betul, stres, berdebar-debar kan. Tapi kita juga jangan lupa, kadang-kadang kita kena tengok situasi kita. Kalau kita berdebar setiap masa tak ada assignment pun berdebar,
tak ada apa-apa pun berdebar, tak boleh tidur malam, ataupun kita rasa menggigil tanpa buat kerja ke, kita tak buat aktiviti yang bersenam contohnya, tapi jantung kita berdebar-debar, tangan menggigil, secara tiba-tiba rasa loya, nak muntah, pening, itu tanda serangan panik ataupun tu adalah simptom kepada anxiety. Apa nak buat is kenalah kena bantuan. kena dapatkan bantuan. Kalau berada UKM di UKM boleh datang berjumpa dengan kami. InsyaAllah di sini kita ada saringan-saringan kesihatan mental. Selain kita menggunakan saringan kesihatan mental DAS, saringan kesihatan mental sihat, Minda Sihat. Minda Sihat, kita ada saringan GAD-7, Generalized Anxiety Disorder. Kita ada ADHD, kita ada bipolar, cuma itu semuanya saringan lah. So kalau ada simptom, kita akan refer. So perlu dapatkan bantuan. Kalau berdebar tu tanpa mengira masa, tiba-tiba berdebar, tengah duduk berdebar, hilang tumpuan, hilang fokus, jadinya kena ni lah, tapi kena ikut keadaan. Contohnya kena buat presentation, kena buat live macam ni kan. Berdebar juga. Boleh dikawal kan. Itu berdebar yang biasa. Pastikan jangan buat assignment last minute. Sebabnya macam saya kata tadi pada awalnya, kita tidak boleh memegang esok hari. Yang kita yang kita ada adalah hari. Sekiranya ada masa, buatlah assignment tu. So esok, lusa belum tentu apa yang akan terjadi pada diri kita. Okay, saya harap jawablah Cik Saiful Bakri ya. Nur Azian Adam, Puan, macam mana nak atasi masalah berfikiran tentang diri ini akan ketinggalan berbanding dengan rakan lain, walaupun kita nak juga lakukan yang terbaik, sebab belajar seorang ini auranya lain. Aura apa yang lain tu So mungkin bila belajar berbeza dengan fizikal, kita ada kawan-kawan. Tak tahu apa-apa, kita teruskan kawan. Mungkin bila belajar secara online ini penting juga engagement dengan kawan-kawan. Lepas daripada kelas, kalau tak faham tu seperti contact, call ataupun WhatsApp, bincang juga dengan kawan-kawan. Betul. Jadi jangan bersendirian, memang anda akan tertinggal. Kalau tak tanya dengan lecturer apa yang anda tak faham, confirm tertinggal. Kalau anda tak rujuk notes yang diberikan dan anda harap semua itu datang, memang akan tertinggal. Dan bolehlah confirm tertinggal. Kita boleh atasi. Kita boleh atasi. Tak terlambat lagi. Okay, tak terlambat, kita masih baru bermula, buat persediaan. Jadi macam Maziah beritahu, macam saya beritahu, buat persediaan dari segi tempatnya, dari segi notanya, selalu check iFolio-nya, selalulah engagement dengan lecturer, dengan rakan-rakan, insyaAllah anda tidak ketinggalan. Bila tak faham, jangan bertangguh. Kadang-kadang kita malu nak cakap dengan profesor kan, tingginya profesor kan. Cuma anda boleh refer dahulu dengan rakan-rakan. Kalau takut sangat nak cakap dengan pensyarah kan, kumpul 2-3 orang, baru kita tanya dengan pensyarah tu. Mungkin ada keberanian bila ada dengan rakan-rakan, kalau berbanding dengan seorang-seorang. Jadi insyaAllah bila kita ada sokongan yang betul, time management kita betul, kita tidak akan ketinggalan. Okay? So saya rasa tak ada dah soalan. Okay, tak ada dah soalan. So itu sahaja. Kita dah kupas dengan agak mendalam dengan cabaran siswa belajar di rumah. Dan kita pun dah go through soalan-soalan yang ditanyakan oleh penonton-penonton kita dalam live. So kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang menonton. Moga segala perkongsian dalam live ini memberi manfaat kepada semua orang lah. Okay. Mungkin dekat sini saya boleh share juga nombor telefon unit counselling. Okay, boleh salin 011-1230-2506. Okay, saya ulang semula ya, 011-1230-2506 atau 4 nombor digitnya kita tukar 2516 atau 2523. Okay, nanti kami akan sharekan juga di ruangan komen. Okay, bagi sesiapa yang mungkin terlepas ataupun tak sempat nak salin tadi. Okay.
So mungkin itu saja perkongsian daripada kami. Cuma saya nak tambah sedikit, boleh berhubung dengan kami bila-bila masa menggunakan kontak nombor ini, tapi kita akan membalasnya dalam masa bekerja lah, 8 hingga 5. Kadang-kadang dia tahu belajar ni malam-malam kan, tiba-tiba dapat idea, ni kena tanya kaunselor. Tak apa, tulis je dulu. Nanti insyaAllah pagi esok kaunselor dah masuk, kaunselor dah bertenang je. Kaunselor bertenang kan, kaunselor akan buka. Then kaunselor akan jawab lah. Dari segi perkhidmatan kami pun boleh menggunakan, saya lebih suka sebenarnya menggunakan aplikasi Zoom yang saya nampak muka anda. Saya nampak reaksi anda ketika bercakap dengan saya. Kalau saya menggunakan WhatsApp, dia sukar sikit lah sebenarnya. Lebih baik kiranya kalau kita buat online session is menggunakan Zoom, ya, maksudnya yang boleh kita nampak. Video call lah, maksudnya yang boleh kita nampak reaksi anda, wajah anda. Jadi itu salah satulah. Selain itu boleh juga WhatsApp. Kalau just untuk tanya-tanya bimbingan tu insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau sesi, saya lebih prefer untuk buat sesi online. Cuma sama juga kena cari tempat yang sesuai, bukannya dengan mak ayah semua kat belakang kan. Isu kerahsiaan. Jadi even dia online, still lagi kita tertakluk kepada kerahsiaan. Jadi saya memang mencadangkan klien-klien di bawah saya memang pergilah cari satu tempat yang orang lain tak dengar apa dia nak cakap, dan saya memanglah kat sini jadi tak ada masalah isu kerahsiaan. Jadi cari tempat-tempat yang sesuai dan kita akan set satu tarikh bila. So insyaAllah kita akan sama-sama lah tengok isu dan apa yang boleh kita bantu. Okey, saya rasa kita nak buat setengah jam ni kan. Satu jam. Sejam kan. Okey, saya ucapkan terima kasih lah kepada semua yang join live kita hari ini. Dan mana yang tak sempat mungkin dah mula kelas boleh tengok balik kita punya live ini. Dan kalau ada rasa nak tanya ke kan, mungkin dalam ni platform ni tak sesuai untuk bertanya secara peribadi. Mungkin kita pun rasa malu bila kita nak tanya tu secara terus terang. Jadi boleh menggunakan WhatsApp yang kita nombor tadi. Dah ada okey, tak nampak. So bolehlah menggunakan medium yang telah kita adakan itu. InsyaAllah kita akan cuba bantu anda sebaik yang mungkin. Percuma ke berbayar? Berbayar kan? Berbayar. Adalah kita seikhlas hati. Seikhlas hati ayam panggang. Tak ada contoh. Semua perkhidmatan kita adalah percuma, dan datanglah ataupun buatlah sesi itu secara online dengan kami. Jangan rasa malu, insya-Allah, dan jangan rasa loser bila mendapatkan bantuan. Sebenarnya ada bila kita mendapatkan bantuan, kita adalah selangkah pertama untuk kita keluar daripada masalah, untuk kita mendapatkan sokongan. Sebenarnya bila kita mendapatkan bantuan itu, kita membantu diri sendiri juga. Ya, betul. Kita harus sayang. First is love yourself. Bahasa Inggeris kan. Empowering yourself. So sayang diri anda dan bersedia untuk menjalani sesi pembelajaran daripada 15 Oktober insyaAllah sampai hujung November. Ataupun kita tengoklah nanti pandemik ni macam mana. Kita doa sama-sama agar dipermudahkan segala urusan kita, sama ada di rumah ataupun di kampus. Bagi yang masih ada di kampus, kita sama-sama doa agar dipermudahkan urusan kita belajar di UKM insyaAllah. Okey, itu sahaja daripada kami. Sentiasa kekal aktif. Betul. Lagi? Selamat maju jaya. Ya, insyaAllah. Dan semoga anda semua berbahagia, yang di kampung berbahagia dengan keluarga tersayang dan dapatkan sokongan support yang betul, dan bersedia untuk menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dan mahasiswi UKM secara online. Ya. Okey. Dalam norma yang bahagia. Okey, itu sahaja daripada kami. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Apa-apa boleh WhatsApp lah pada nombor tadi insyaAllah. Okey, bye. Assalamualaikum.